إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا من شهد ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا من شهد ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu kita telah memasuki bab berkenaan dengan syarat-syarat melakukan sembahyang berjamaah, dan telah kita melalui syarat yang pertama, iaitu hendaklah makmumnya itu tidak mengetahui bahawa solatnya si imam itu sudah batal kerana hadas ataupun lainnya. Yang ini, si makmum tidak mengetahui bahawa imam itu mempunyai perkara-perkara atau telah melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduknya, atau seperti contoh si imamnya itu orang yang berijtihad dengan kiblat yang berbeza dengan kiblatnya si makmum, dan juga pada perkara-perkara yang serupa dengannya, iaitu tidak mengetahui bahawa imam itu sudah dalam keadaan hadas ataupun lainnya. Sambungan dikatakan di sini adalah wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Si makmum itu bukanlah orang yang mempercaya bahawa si imam itu wajib untuk mengulangi ataupun mengqada' solatnya. Seperti contoh, jika mana si imamnya itu orang yang dalam keadaan hadas, dan juga pada masa yang sama tidak mempunyai alat untuk bersuci. Yang ini tidak mempunyai air ataupun tidak mempunyai debu untuk dia bertayamum. Maka ini dinamakan sebagai orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Maka jika mana ia melakukan solat, maka tidak boleh kita menjadi makmum kepada orang tersebut, walaupun si makmumnya juga dalam keadaan yang sama. Maknanya contohlah serombongan ni dia pergi belayar. Dalam pelayaran itu mereka kehabisan air, dan juga di tempat itu tidak ada debu untuk mereka bertayamum. Tetapi sembahyang tetap wajib untuk dilakukan. Maka apabila mereka melakukan sembahyang, maka tidak boleh dilakukan secara berjamaah. Kerana sembahyang yang dalam keadaan seperti ini, ketiadaan dua alat bersuci, sembahyang itu wajib dilakukan, tetapi wajib untuk dia qada bila dia berjumpa atau menjumpai salah satu daripada dua alat bersuci tersebut. Jadi jika mana sembahyang itu wajib untuk dia qada, maka tidak boleh kita menjadi makmum kepada orang tersebut. Yang dia tak boleh ikut si dia, yang dia pun tak boleh ikut dia. Semua kena sembahyang sendiri-sendiri. Ini yang dimasukkan, hendaklah si makmum itu tidak beriktikad bahawa sembahyang yang dilakukan itu wajib untuk dia qada kembali. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, wa an la yakuna ma'muman. Hendaklah imam itu bukanlah seorang makmum.
Jadi kalau dia nak mengikut seorang, pastikan dia itu bukan makmum. Dia tak boleh mengikuti makmum di mana makmum itu sedang mengikut imam yang lain. Melainkan kalau imam itu sudah selesai memberi salam. Sudah selesai memberi salam. Maka makmum yang ada di belakang imam, contohlah makmum itu makmum yang masbuk, maka kita datang, kita boleh ikut makmum tersebut. Ataupun kita memang sama-sama menjadi makmum, maka salah satu daripada makmum itu boleh ke depan sedikit dan dia yang menjadi imam, seperti jemaah yang baru. Maka yang ini sah. Tetapi kalau dalam keadaan makmum itu sedang menjadi makmum kepada imam yang lain, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kenapa nak kena ikut dia sedangkan kita boleh ikut imam dia? Subhanallah. Jadi salah satu daripada syarat, syarat yang ketiga daripada syarat berjamaah itu, hendaklah si imam itu bukannya seorang makmum. Baik. Kemudian kalau dia katakan bahawasanya dia masuk ke masjid, tiba-tiba dia melihat ada dua orang yang sedang melakukan solat. Cuma dia tak pasti sama ada di antara yang dua orang ini siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum. Tak diketahui. Kerana kalau kita mengikut kepada mazhab yang lain, mereka itu kalau orang yang sembahyang berduaan, lelaki dengan lelaki, kalau mazhab Syafi'i itu tumitnya makmum itu belakang daripada tumitnya imam. Tetapi bersebelahan, bermain dia ada agak bersamaan, cuma ke belakang sedikit. Tapi mazhab yang lain, mereka berdiri sama rata. Berdiri sama-sama. So kalau dia masuk masjid, dia nampak ada dua orang sedang sembahyang bersamaan dan dia tak tahu yang mana satu yang jadi imam, maka hukum mengatakan dua-dua tak boleh ikut. Hukum mengatakan dua-dua tak boleh ikut. Pasal dia tak pasti. Dia tak pasti yang mana satu yang boleh diikut, mana satu yang dia tak boleh ikut. Maka hukum mengatakan dua-dua dia tak boleh ikut. Subhanallah. Dia sama juga kalau berkenaan dengan orang yang menjumpai dua bekas air. Yang satu tu diberitahu bahawasanya ada bercampur dengan najis, yang satu lagi adalah air yang bersih. Sekarang ni masalahnya dia tak boleh nak bezakan yang mana satu air yang dah bercampur najis, yang mana satu air yang suci atau air yang bersih. Maka kalau dalam keadaan seperti itu, hukum mengatakan dua-dua air tak boleh pakai. Pasal tak boleh nak bezakan. Tak boleh nak bezakan yang mana satu yang yang kena najis. Begitu juga dengan pakaian kita. Kita tak tahu kat mana yang kena najis, maka hukum mengatakan semua baju kita kena basuh air. Tak boleh kata tempat yang kita rasa saja. Seluruh baju kita kena basuh air, kena cuci kerana kita tak tahu kat mana najis itu berlaku. Maka sama juga dengan imam ni. Jadi kalau kita masuk nampak dua orang sedang semayang, tak tahu yang mana satu imam, mana satu makmum, maka semua dua-dua kita boleh ikut. Baik. Jadi itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wala ummiyan, hendaklah makmumnya itu, hendaklah si imam itu bukan ummi. Ummi ni kalau dalam bahasa Arab maknanya orang yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Ini kalau ikut secara bahasa. Tetapi dalam hukum istilah, ummi ni adalah orang yang tidak boleh menyebut satu huruf daripada surah Al-Fatihah dengan betul. Dia tak boleh sebut surah Al-Fatihah ni dengan betul. Orang sebut bismillah, dia sebut bismillah. Lidah pendek. Bismillah. Saya masih ingat dulu waktu kat sekolah dulu, jadi ustaz tu tak tahu yang satu kawan kita ni lidah dia pendek. Jadi ustaz tu bila suruh dia baca surah Yasin kalau tak silap, dia baca bismillah tapi macam bismillah. Ustaz kata bismillah, tak ada bismillah. Bismillah. Oh rupanya ni geng lidah pendek. Ustaz tu dah ketawa. Yang kelakarnya, kita kawan-kawan tak nak bilang ustaz. Biar kawan tu kena kacau. Dululah budak-budak masih nakal lagi. Jadi ustaz tu ada 3-4 kali ulang. Rupanya dia memang lidah pendek. Jadi di antara syarat sembahyang sahnya sembahyang berjamaah itu adalah hendaklah dia itu tidaklah bukan daripada golongan orang yang ummi, si imam tu. Subhanallah. Jadi kalaulah si imam tu ummi, contoh dia tak boleh dia tak boleh sebut dengan betul. Contohlah huruf ra ke, huruf sin ke, macam tadi bismillah. Orang sebut bismillah, dia sebut bismillah. Dia memang tak boleh sebut sin.
Bila sebut shin pula jadi sin, sin pula jadi shin, dia terbalik. Dia tak boleh nak betulkan seperti itu, maka kita tak boleh menjadi berimamkan imam seperti itu. Melainkan kalau makmumnya sama geng macam si imam tu. Yang makmumnya ada 4 orang, 4-4 tak boleh sebut sin, dengan imam-imam sekali tak boleh sin, maka tu boleh. Tapi kalau si makmum tu boleh sebut sin dengan betul, shin dengan betul, ra dengan betul, ain dengan betul, maka sepatutnya dia yang jadi imam, imam tu yang jadi makmum. Itu boleh. Tapi kalau si imam tu yang tak boleh sebut dengan betul, ataupun dia tak boleh nak menyebut syaddan dengan betul, ataupun dan sebagainya, makhraj dia tak boleh nak dikeluarkan dengan betul, maka kita tak boleh berimamkan dia. Tidak boleh berimamkan dia. Baik. Melainkan kalau si makmum itu sama jenis macam imam, maka tak mengapa. Jadi sebab tu dalam hukum mengatakan makruh menjadi makmum kepada imam yang, kalau bahasa Arab kita panggil dipanggil tam-tam. Ini bukan nama keropok tau, tam-tam. Tam-tam ni imam yang dia kalau sebut huruf ta dia ulang-ulang. Siratal lazina amta ta. Ni sembahyang dia sah tapi makruh. Makruh berimamkan imam yang tam-tam. Orang yang selalu bila sebut ta tu dia ulang-ulang, ataupun fa. Orang yang mengulangi huruf fa atau huruf waw, al-wa. Orang yang sebut huruf waw tu dia akan repeat. Dia akan repeat. Iyyaka na'budu wa iyyaka, dia wa iyyaka. Makmum kalau di imam dia rosak. Dia tak boleh sebut. Subhanallah, maka dia boleh jadi makmum kepada imam tersebut, cuma hukumnya adalah makruh. Jadi kalau orang yang menjadi imam ni, dia nak kena ada sebutan yang betul. Sebab tu kalau kita mengikut orang yang, siapa yang lebih layak jadi imam, orang bacaannya lebih baik atau orang yang lebih alim ilmu fikirnya, maka kalau ikut hukum-hukum fikir mengatakan orang yang baik ilmu fikirnya. Pasal imam tu dia lebih tahu, kalau orang itu yang alim ilmu fikirnya, dia tahu kalau let's say benda ni berlaku, apa yang dia nak kena buat. Contohlah kalau imam tu tiba-tiba terbuang angin dalam semayang, dia nak teruskan ke, dia nak batalkan ke, dia nak panggil orang depan, orang belakang pergi depan ke, atau macam mana, dia tahu. Kalau dia orang yang faqih, orang yang alim atau faham dalam bab agama, khususnya bab berjamaah. Second, barulah dipanggil orang yang baik bacaannya, tajwidnya, sebutan hurufnya dan sebagainya. Dia ada lebih kurang dalam 10. Maknanya apa? Apa nak kata di sini? Sekarang ni contohlah kita masuk masjid, tiba-tiba hari tu imam tak ada. Imam rawatib tak ada. Selagi imam rawatib ada, tak ada orang boleh take over dia. Ini kalau sekarang ni tak ada imam rawatib. Imam rawatib cabut. Tak datang hari tu. Jadi sekarang ni semua dia tengok dia. Dekat sini baru datang. First kali tengok siapa yang lebih, bahasa kita nak senang faham, orang yang lebih banyak belajar agama dia. Oh, dia ni dulu belajar dengan almarhum Syekh Umar Khatib. Dia ni mungkin lebih layak. Umpamanya. Tak ada pula. Okey, semuanya orang-orang alim berlaku. Siapa nak jadi imam ni, tengok siapa di antara yang alim-alim tu yang baik bacaan dia. Tengok. Agak-agak semua baik bacaan dia. Tengok lagi. Kalau dia tolak tak habis, kan sampai pukul 4 masih kat depan semayang ni, tak habis. Jadi last kali terpaksa kena undi juga. Undi siapa nak jadi imam. Ini kalau in case lah, which is jarang-jarang sangat berlaku. Subhanallah. Baik. Itu yang keempat. Dalam si imamnya itu bukan daripada golongan ummi. Yang kelima, wa an la yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Hendaklah si makmum itu tidak mendahului imam ketika dalam keadaan semayang. Maknanya dia punya dalam berdiri itu. Bermakna jika mana si makmum itu dengan si imam semayang berdiri, maka si makmum tak boleh override si imam. Maknanya dia tak boleh si makmum itu lebih hadapan daripada si imam. Maka tidak sah. Tapi kalau dalam mazhab lain hukumnya sah. Mazhab Syafi'i hukumnya tidak sah. Walaupun dengan sejengkal sekalipun. Makmum yang lebih depan daripada imam, maka semayang si makmum itu tak sah.
Bukan semayang berjamaahnya tidak sah, tapi semayang dia sendiri tidak sah. Jadi kalau orang itu semayang yang berdiri, maknanya dia punya tumit, bukan kira jari dia, bukan kira jari, tumit dia. Hatta kalau kaki dia besar betul, tapi tumit dia stay belakang imam, jari dia dah melebihi si imam, kaki basketball player, dan jadi imam tu kecil dia. Si makmum tu kaki bapak agak besar. Maka walaupun si makmum tu kaki tu dah melebihi si imam, tetapi tumit si makmum tu di belakang, maka sah. Dan begitu juga kalau orang itu semayang yang duduk. Kalau dia semayang dalam keadaan duduk, si imam duduk, makmum duduk, kan, maka tak boleh melebihi punggungnya. Tempat dia duduk tu, makmum punya punggung tak boleh melebihi imam punya punggung. Dikira sebagai dia punya punggung. Subhanallah. Kalau si imamnya semayang duduk, makmum semayang berdiri, hukum dia sah, cuma makruh. Cuma makruh saja. Subhanallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat berjamaah ini pada esok hari insya-Allah. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. تقبل دعاءنا وعملنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا